Aktiviti baik. Apa kehendaknya Steph? Dan perubahan. Peratus perubahan, maka ingat. Ini kira macam lah. Lupa pula nak introduce apa kita nak kena buat hari ini. Macam yang Cikgu cakap, untuk buat revision soalan, pelbagai bentuk soalan graf-graf yang lepas. Graf bar saja, bar dan garis. Okey, soalan 18 ini dalam buku, sebab buku banyak juga bentuk-bentuk soalannya yang kita belum bincang. Okey, soalan 18 dengan 21. Soalan 18 ni tajuknya, kehendaknya ialah peratus perubahan. So, ada dua soalan nanti. Lepas kita bincang, cikgu minta anda buat jadual. Okey, cikgu bagi masa buat jadual. Kemudian, bila dah selesai jadual kamu, kedua-dua jadual tu kena siap, baru kita move the other step untuk hitungnya punya skala. Okey, peratus perubahan. Jadi kehendak soalan dia adalah kehendak dia peratus perubahan, maka ini adalah soalan graf memesong. Graf positif, negatif. Okey, masih ingatkah? Yang ada kelas ekstra hari tu, saya harap kamu ingat. Yang baru-baru ni, macam yang baru masuk ni, tak tahu apa itu graf memesong. Okey, ini adalah graf memesong, graf positif. Jenis graf ni graf positif, negatif. Nama graf ini. Bentuk dia macam mana? Bentuknya yang ada dua barisan ni, yang ada ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah macam tu. Ini graf positif, negatif. Bentuk macam ni lah. Okey, kita nak buat apa? Menghitung peratus perubahan untuk keluasan tanaman ladang di negeri-negeri terpilih dari tahun. So, keluasan ladang. Lepas tu, negeri-negeri terpilih ikut apa? Ikut apa? Ikut negeri-negeri terpilih. Lepas tu, tahun. Tahun dia ada 2013 hingga 2016. Okey. Sini sebab cikgu dah introduce cara menulis kehendak soalan macam ini. Kita refresh balik. Ini elemen 1, ini elemen 2, ini elemen 3. So, hanya ada 3 elemen. Jadi, sebab itulah soalan ni bukan graf piramid. Dalam masa yang sama kita belajar macam tu. Buat serentak sebab kamu dah mengenali semua bentuk graf. So, ada 1, 2, 3 elemen sahaja. Harap kamu masih ingatlah yang cikgu pernah kita masa kita bincang soalan graf piramid, cikgu menggunakan istilah elemen. Okey, elemen 1, elemen 2, elemen 3. Tak ada yang special, tak ada sampai 4 atau 5 elemen. Dan tak ada elemen-elemen yang berpasangan. So, macam tu lah kamu jawab exam nanti. Bila tengok soalan, buat macam ni. Okey, buat seperti ini. Okey, dan tahu, maka kamu sudah tahu sudah. Ini akan jadi petunjuk. Ini dia akan jadi pada paksi label paksi Y. Ini akan jadi label paksi X. Bila anda dah mahir benda ini kan, kamu sudah dapat bayangkan sudah apa yang kamu nak tulis pada jadual sebenarnya. Buat secara kasar dulu jadual kamu tu, sebab hanya ada 3 elemen. So, dia macam ni graf kita. Which is sini akan jadi tahun. Sini akan jadi keluasan ladang. Sini akan jadi tahun-tahun yang dimasukkan lah. 2013 sehinggalah 2016. Sebelah sini confirm lah adalah negeri
negeri. So, benda ini bila kita expert dalam beberapa minit saja kamu dah dapat selesaikan. Just baca soalan, masukkan ke dalam data. Okay. Bila kamu baca soalan ni, 17, 18. Okay. Cuma yang berbeza sedikit, okay, bagi yang dah tahulah apa nak buat. Yang berbeza sedikit tentang jadual soalan graf positif negatif ialah dia mesti ada extension. Ingat yang ada kelas dengan saya tu, cikgu guna istilah extension. Cikgu guna istilah extension. Kalau yang graf positif negatif ni, hanya dia saja yang ada extension. So, kamu kena buat extension. Kalau tak buat, maka kamu memang jadi 1/20 lah. Memang salah lah graf kamu tu. Memang tak akan dapat graf positif negatif kalau tak ada extension. So, dekat extension ini, nak tulis apa benda yang nak ditulis dekat extension ini adalah dia punya dia punya apa? Yes, peratus perubahan. Salah. Peratus perubahan mengikut sampai istilah negeri terpilih. Peratus perubahan di negeri-negeri terpilih. Yang color purple ini yang perlu ditulis di sini. Peratus, kena ayat betul lah. Cikgu buat shortcut je. Peratus perubahan keluasan tanaman ladang di negeri-negeri terpilih. Apa unit dia? Peratus. Cikgu, apa cikgu kasih tak peratus? Saya akan cakap, ini hanyalah shortcut cikgu. Kamu tulislah PERATUS di sini. Peratus perubahan. Tapi dalam unit ini, wajib tulis simbol peratus. Ulang balik. Jangan tanya, apa ada 2 peratus cikgu? Mana ada 2 peratus? Ini short form je. Yang ni short form, Engkau perkataan eja peratus itu di sini. Okey. Jadi sekarang kamu ada graf pula. Kamu ada jadual yang extension. Jadi jadual yang color purple ni kamu tak dapat cari dalam dalam petikan. Tak dapat kamu cari. Ini kena ada kiraan. Kena buat kiraan. So, untuk buat kiraan ini, mestilah baca daripada petikan. Ramai juga yang sebelum ni tak ada kan? Maksud cikgu ialah baca dalam petikan ini. Negeri Johor. Kejap ya. Johor semua ni kan? Keluasan tanaman Selangor. Letak Selangor. Letak Selangor. Kau pindahkan data. Berapa bilangan data tadi kan? Ada berapa tahun yang dimasukkan sini? 2013, 1. 2014, 1 lagi. Lepas tu 2015 ada. Kemudian 2016. Ada 4. Sampai ingat tak? So, saya nak gerakkan ni macam mana? Salah. Dia tak boleh gerak. Cancel. Okey. Cikgu tak tahu nak menggerakkan benda ni. Sekejap. Doesn't matter lah. Ni record your screen. Okey, jadi sekarang, baik, sebab benda ni record, saya boleh padam.
Ingat yang color merah ni kamu pindahkan ke tempat warna merah. Sekarang cikgu nak concentrate warna purple yang extension ini. So cikgu padam ni balik. Okay, saya padam balik. First step kamu kena pindahkan yang color merah dulu. Okay, ingat apa masuk color merah? Data daripada dalam petikan masuk ke dalam jadual berwarna merah tadi. Cikgu nak concentrate pada yang berwarna purple. Yang berwarna purple. Yang extension itu. Okay, yang extension. So, peratus perubahan atas ni kamu dah tuliskan. Banyak. Okay, sekarang kita ada berapa tahun? 4 tahun. Maka peratus kita ni berkelompok. Cikgu ulang. Kita ada 4 tahun. Jadi peratus perubahan kita ini berkelompok. Macam ni cikgu tahu cikgunya berkelompok? Automatik. Automatik tahu sebab tahun kita ni ada banyak. Ada 4. So, extension kita ada berkelompok. Maksudnya ialah 2013 sehingga 2014. Hitung. Ini 14. Hitungnya pun peratus perubahan. Lepas ya, 2014 sehingga 2015. Hitung lagi. 2015 sampai 2016. Hitung lagi. 2016. Waalaikumsalam, Aida. 2016 sampai? Ada perlu hitung lagi kah? Siap dah. Tak ada lah. Memang tak ada pun. So burn. Salah. Padam. No need lah. Sebabnya minta hanya tahun-tahun yang dimasukkan itu saja. Ini yang cikgu masukkan. Okey, saya sweet dapat masuk kelas. Aida. Ini yang cikgu masukkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada kelompok 1, 3. Jadi, cikgu ni datang ni cari nilai 2013-14 cikgu. Macam ni nak cari dalam petikan tu. Kan kamu dah ada jadual warna merah tadi. Pindah dulu warna merah tu. Barulah kira sini. Okey. Macam ni hitung peratus cikgu. Siapa jawab? Yang ada kelas dengan saya hari tu mesti tahu macam mana nak cari peratus. Tahun baru, tolak tahun lama, bahagi tahun lama, darab 1. Tahun baru. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Tahun barulah. Tolak tahun lama. Tahun lama. Berapa nilai dia? Dapat berapa jawapan kan? Dapat jawapan. Jawapan ni bahagi dengan 100. Kira hitung sikit-sikit cikgu. Hitung sikit-sikit lah. 13, 14 dulu. Berapa? New Year dia berapa? 14. 14 tolak 13. Bahagi 13 darab 100. Dapat hitung. Hitung isi. 14 lagi. 14, 15. Isi. Sampailah semua siap. Boleh? Okey kah? Yang baru-baru ni. Yang sebelum ni, yang dengan saya tu, okey lah tu. Yang baru-baru ni. So, kena ada 3 kelompok. Okey, jadi tugasan kamu nanti isi jadual merah dengan lengkapkan jadual purple. Boleh Baca kena isi. Okay, next. Saya nak kena buat 2 ni. Buat 2 terus. Ini soalan 21. Soalan 21. Ni semua orang belum pernah buat ni. Pay attention. Ini cikgu explain lah. Graf yang sesuai menunjukkan pola. Okey, ada perkataan pola sini. Apa maksudnya kalau ada perkataan pola? Siapa ingat? Klik.
Pola tu maksud apa keyword? Apa yang menjadikan graf? Graf garis. Graf garis. Pandai. Ini akan jadi graf garis. So, sekarang kalau soalan itu ada perkataan pola, perkataan unjuran, perkataan aliran, confirm dia akan jadi graf garis. Kalau kamu lukis bar 1/20. So, garis lah. Jadi, graf, sebab dia tanya graf yang sesuai untuk menunjukkan pola. So, confirm dia garis. Pola. Lepas tu ada lagi perkataan kadar pertumbuhan. Ada word kadar. So, ini dah menunjukkan bahawa soalan itu adalah graf positif negatif. Dalam bahasa mudahnya graf memesong. Yang macam soalan tadilah. Tapi dia hanya dalam bentuk garis. Soalan 18 tadi, graf bar. Memesong tapi graf bar. Positif negatif tapi graf bar. Sekarang dia positif negatif tapi berbentuk garis. Okay, boleh imagine berbentuk garis. So, kadar pertumbuhan apa? Keluaran dalam KDNK. KDNK, negeri-negeri terpilih, tahun. So, kehendak dia juga ada 3 elemen. KDNK, KDNK. Lepas tu ikut siapa? Ikut negeri. Negeri-negeri terpilih. Walaupun dia guna perkataan bagi tu. Dia guna bagi. Maksudnya kita kena mengikut negeri itulah. KDNK mengikut negeri itulah yang dimasukkan. So, ikut negeri-negeri terpilih. Kemudian tahun. Jadi, 1 elemen, 2 elemen, 3 elemen. So, biasa aja. Bukan graf piramid. 3 elemen saja dan tak ada yang pasangan. Okey, sekarang cikgu nak guna warna lain lah. Warna hijau. Sebab soalan ni beza sikit. So, kita pun baca. Okey, ulang balik. Sini kamu sudah tahu ini akan jadi petunjuk. Ini akan jadi label. Paksi Y. Ini of course akan jadi label. Paksi X. So, dari sini kamu dah boleh cipta jadual dengan mudahnya. Apa-apa soalan pun, asalkan kamu tahu bahagian ini dulu, bahagian yang atas ni dulu. So, dah tahu sudah. Sini akan jadi apa tadi? Negeri. Negeri-negeri terpilih. Atas sini adalah KDNK. KDNK, full name maksud cikgu penuh. Bukannya full name. Kena tu lah, keluaran dalam negara kasar dalam kurungan KDNK bagi negeri-negeri terpilih. Okey. Okey, Aida. Keluaran dalam negara kasar dalam kurungan KDNK bagi negeri-negeri terpilih. Tulis sini sehingga perkataan terpilih. Dalam kurungan, apa dia punya simbol? RM juta kah? Apakah? Okey, cepat. Apa dia punya simbol dalam petikan yang dia guna? Peratus. So, letak peratus. Ceda punya RM juta cikgu. Ceda punya orang kah apa? Nang Ceda lah sebabnya guna peratus. Simbolnya peratus lah. So, dalam sini tahun 2000. 2008. 2008. Itu hitung. Bukan hitung. Baca sehingga 2011. Okey. Cikgu, Natok kan kadar cikgu mesti ada extension lah. Kan tadi cikgu kata semua yang ada positif negatif mesti ada extension. Okey, kita tengok. Ada extension. Plus incantation. Okey lah, saya angkat extension. Sebab tadi kata ada extension. Saya tahu kamu mesti cakap macam tu. Okey, so saya pun letaklah extension. Sebab anda kata ini soal peratus cikgu mesti ada extension. Kan tadi cikgu cakap macam ya. Tulislah peratus pula.
ialah kadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar bagi negeri-negeri terpilih. Terpilih. Dalam kurungan peratus juga. Macam copy paste cikgu. Siapalah kita nak belajar kan. Okay, ini warna hijau, ini warna purple. Warna purple ni maksudnya ada extension. So, kita pun bacalah dalam petikan. Baca. Tengok 2008 dulu. 2008. Negeri Kelantan. Okey, Kelantan. Berapa dia punya kadar KDNK? 6.9. 6.9. Lepas ya kamu baca-baca, siapa lagi ni? Pahang. Ini ialah 6.3. Baca lagi Perlis. 3.6. Lepas tu Melaka. Oh salah, Melaka dulu. Melaka 3.6. Perlis 3.0. Macam ni cikgu tahu 3.6 tak mesti Melaka cikgu. Saya dah punya madah. 3.6 tak Melaka. Sebab kita ikut urutan. Melaka dan Perlis masing-masing. Melaka dan Perlis. Automatik macam itulah. Jangan kamu suka-suka hati jumble up. Mentang-mentangnya si nyebut Tok Melaka, Tok Perlis. Tapi secara logiknya, bukan secara logik, secara biasanya, selalunya, yang pertama ni kita akan ikut negeri yang pertama. Yang kedua ni akan ikut negeri yang kedua. Lepas tu Kedah. Kedah berapa? 0.1. Okay. Ini baru 2018. 2008. Saya lagi 2009. Kamu bacalah. 2010, 2011. Baca. Pindah sampai 2011 nak. Sini pun ada juga 2011. Pindah data dekat sini. Lepas tu cikgu perlu cari kah cikgu 2000 sekarang ni okey lah. Kamu hanya pindahkan data daripada petikan masuk ke dalam sini ya. Sehingga 2011 pun kamu isi. Baik. Sekarang kadar perubahan yang warna purple ni ya. Kita nak bincang hal warna purple ni pula. Okey. Soalan ini bila anda perhatikan yang color hijau ni, apa dia punya apa dia punya unit yang diberi? Apa unit yang dia guna pakai? Yang color hijau ni. Maksudnya apa yang direct dari petikan? Apa unit yang dia guna pakai? Peratus. Sudah siap-siap dalam unit peratus, betul? Sudah siap-siap dalam unit peratus. Daripada petikan ni pun dia dah guna dia sudah menggunakan simbol ataupun unit peratus. Maksudnya daripada petikan dia dah ada peratus. Maka dengan itu yang color purple ini tidak wujud. Tak wujud. Kenapa si wujud cikgu? Tadi cikgu kata wujud. Kenapa soalan tu si wujud? Kenapa? Sebab soalan ni dia dah beri dalam simbol. Bukan simbol. Dia dah, petikan ini sudah diberi dalam unit peratus itu sendiri. Maka warna purple tak wujud. Berbeza soalan 18 tadi. Apa unit yang dia guna pakai dalam petikan? Apa unitnya tadi? Buka balik nombor 18 tadi. Apa unit yang dia guna dalam petikan? Tolong bagi tahu. Nombor 18 tadi. Apa unit yang dia guna? Hektar. Hektar nak? Dia bagi hektar. Tapi dia suruh kamu lukis graf positif negatif. That's why kamu kena tukar hektar itu pergi kepada peratus. Sebab itu kena ada extension graf extension jadual warna purple.
Manakala soalan 21 ni petikannya sudah dalam peratus. Tak perlu nak tukar apa-apa lagi. Maka graf jadual yang extension warna purple tidak perlu. Hanya warna hijau itu saja. So, yang ini tak perlulah kamu cari. Tak payah susah hati nak cari. Just baca petikan ni, berapa dia menurun, berapa banyak yang meningkat. Pindah ke dalam jadual. Pindah dalam jadual, lepas tu lukis graf, garis. Okay. Now, ada 2 jadual. Tugasan anda pertama, saya sudah expand kedua-dua soalan tadi. Tugasan pertama, cikgu nak kamu hasilkan jadual ini lengkap. Sebab tanpa ada jadual, kamu tak boleh faham apabila cikgu nak expand hitung sekali. Ini tadi 1 cm 9.0 ni dapat daripada skala yang kita buat tadi, yang bahagi 12 itu kan. Nilai terbesar, nilai terkecil tambah bahagi 12 dapat skala ini. Guna gandaan 5 ataupun gandaan 0.5. Yang ini cikgu dapat gandaan 0.5 dapat ini. Okey, sekarang masuk part kedua, part B, menentukan titik asas. Nilai terbesar, ini nilai terbesar bahagi dengan 9.0. Dapatlah 6.71 apa-apa ni. Tapi kita hanya baca angka yang di hadapan ini. Kalau dia 6, kita jadikannya 7. Kalau sini 8, kita jadikannya 9. Kalau sini 2, kita jadikannya 3. Macam ni maksud cikgu. So, sekarang 6, kita jadikannya 7. Apa maksud 7 ni? Maksud 7 adalah ranking ke-7. Okey, then ranking ke-7 ni kita nak tentukan titik asas tu. Normally titik asas di bawah sini. Bawah sini kan, tapi sekarang tidak boleh. So, kita hitung daripada atas. Hitung daripada atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sini 7 kan. Jadi, ranking ke-7 ini adalah skala pertama. 9.0 sini. Maka otomatik yang ini kamu panjangkan. Jadi titik asas di sini. Sini titik asasnya. Bukan di bawah sini. Bukan. So, ini 9. Ini akan jadi negatif 9.0. Ini akan jadi negatif apa? Negatif 19. 90. Negatif berapa kalau kita ambil tu? 18. 18.0. Lepas tu negatif 1, 2, 3, 27.0. 4. Negatif 36.0. 5. 36 ke cikgu? Apa ya? 36 ke 45.0. Apa tu Emira? 8 cikgu. Okey. So atas ni letaklah sampai atas juga. 9 ni 9 sini 18.0 cuma tak ada tanda negatif. Sini kamu kena letaklah tanda negatif sebab ni di bahagian negatif area. 18, 27, 1, 2, 3, 4, 36, 5, 4, 5, 6, 5, 4, 7, 6, 3. Macam tu. So, di sinilah sebenarnya skala titik asas kamu. Bukannya di bawah sini sekarang. Okey. Bolehkah? Boleh. Mun kami guna 95 cikgu macam ni. Sama juga konsep. Okey, sama juga konsep. Kalau guna 9 tadi 9.0 kan. Kalau guna 95 sama juga konsep. Ambil 58.7 tadi bahagi dengan 9.5. Kamu dapat berapa? 6.52. 6.52 juga. So belakang ni jangan tengok. Sama juga nya. Ini 6. Maksudnya dia ada ranking ke-7 juga. So hitung samalah sini. Dapat ranking ke-7. Tapi angkanya berbeza lah.
100% tukar color. Okey, tapi angkanya berbeza lah. Dia sama ranking ke-7 kan? So sini kamu akan jadi 9.5. Sini kosong jadi negatif 9.5. Nilai-nilai ni akan bertukar juga. Boleh? Dah. Bolehkah? Jadi proses menentukan titik asas. Lepas daripada ini, barulah anda patah balik kepada jadual. Okey. Saya pergi next previous page dia. Patah. Salah. Okey, pergi kepada previous page-nya. Dekat sini kamu nak iakanlah balik, ambil apa nama tadi? Ambilnya punya data, ambilnya punya skala tadi 9.0 kah? 95 kah? Hitung dekat sini, hitung. Apa maksud cikgu hitung? Tak faham saya. Hitunglah berapa sentimeternya. Kamu kan nak plot macam ini. Okay? Alright. Baik, sekarang nak plot macam ini. Kita ada berapa kelompok? Tadi kan cikgu ada sebut tentang kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Baik. Kelompok 1 yang ini. 1, 2, 3. Ini kelompok 1. Maksudnya di bawah sini, di bawah sini kamu kena tulis, tak nampak nah? Kamu kena tulis tahun 2013 dengan 2014. Tulis di bawah tu. Contoh macam ni lah. Ni graf kamu. Bawah sini, titik paksi kosong. Tulis bawah sini 2013 sehingga 2014 untuk kelompok 1. Ada gap, ada pemisah, kelompok 2. Ada pemisah lagi, kelompok 3. Kemudian antara bangunan antara kelompok ni tak ada pemisah. Tengok sini tak ada pemisah, dia bercantum. Antara kelompok itu kena ada pemisah. Boleh. Ini tadi yang conteng-conteng ni adalah proses kamu nak dapatkan skala ini. Bila kamu dapat skala, ulang balik. Mula-mula kamu hitung bahagian A, hitung skala guna macam ni. Dapat skala, kemudian bahagian B yang tadi ranking. Itu saja. Dah dapatkan, dah tahu di mana kedudukan titik asas, baru patah balik kepada jadual untuk kamu hitungnya punya, nak hitung plot graf itu macam mana. So, cikgu nasihatkan, dalam jadual ni kamu letak siap-siap, hitung sendiri. 3.81 berapa cm? Okey. Contoh cara hitungnya. Saya guna warna merah lah untuk dia jelas. Tulis dekat jadual tu dulu Jangan plot dulu. Tulis di jadual ni, di bahagian kosong-kosong ni, kamu hitung macam tu. 3.81 bahagi dengan 9. Katalah kamu ambil skala 9. Bahagi dengan 9 berapa? 3.81 bahagi dengan 9, kamu dapat 0.042. 423 42 lah. So tulis itu 0.42 cm. Ini cm ni. cm. Buat untuk setiap satu ni 58.7 untuk berapa cm. Hitung berapa cm-nya dulu berapa cm-nya dulu. Lengkapkan jadual ni berapa cm-nya, baru anda lukis di bawah. Lukis pada carta, pada graf, kertas graf kamu. Cuma cikgu ingatkan, walaupun ini 0.42 cm, sebab nilai dia adalah nilai negatif, kena lukis di bahagian bawah. Ambil ruler, bariskan di bawah sini. Tu ruler kamu tu. Ruler. Hitunglah 0.44 cm di sini. Situ kamu katakan. Bolehkah? Cikgu harap jelas Baik.
Ini untuk yang ada kelompok-kelompok. Untuk soalan 21 tadi, dia agak mudah. Okey. Okey, ini soalan 21. Soalan 21, jadualnya dia tak adalah susah. Tak sesusah macam tadi lah. Tak sama juga cikgu rasa. Tak ada beza pun. Okey, saya enlargekan. Okey, sebelum kamu... Okey, ni ha. Okey, untuk graf 21, tak ada extension ha, tak ada extension sebab dia dalam bentuk peratus, dah siap-siap bentuk peratus. So, macam mana nak melukis menghasilkan graf ini adalah sama macam langkah tadi juga. Pertama, kena ada A, tentukan skala dulu. Sama proses sebiji sebijun. Lepas itu barulah masuk ke bahagian B, tentukan titik asas. Sama macam tadi juga sebiji sebijun. Proses yang sama, angka yang berbeza saja. Okey. Ada dah 11:30 ni. Ada nak ditanya? Kalau nak tanya, okey, kalau nak tanya, jangan tanya dalam kelas. Tanya dalam channel yang komen graf ABK tadi. Tanya kat situ. Sebab semua tentang carta ABK hari ini akan dikumpulkan dalam situ. Yang cikgu explain daripada A semua tu tadi, cikgu lupa tekan recording. Sebab tu cikgu ulang balik. Walaupun kamu tak faham, cikgu tak ulang balik benda ya. Sebab tadi tak tekan recording. So, kira skala ni nilai tertinggi, nilai terbesar, ambil. Cikgu harap kamu faham lah. Cuma gandaan 5 ni, saya ulang balik. Gandaan 5 ni, nombor bulat 0, 5, 10. Yang bawah ni, nombor perpuluhan. So, kamu ada 3 pilihan, tapi ambillah pilihan 2 dan pilihan 3. Kenapa? Kerana kita punya nilai dalam kalkulator berbentuk perpuluhan. Semua pun akan bentuk perpuluhan. Ambil perpuluhan lah dalam gandaan 5 perpuluhan. Untuk lebih precise. So, dapatlah macam ni. Then, bawa kita part B, menghitung titik asas. Menentukan titik asas. Okey. So,